ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah dan kita seterusnya dapat duduk di dalam majlis ilmu. Siapa duduk dalam majlis ilmu ibarat dia duduk di taman-taman syurga, iaitu di Raudah. InsyaAllah anda yang kita mati ketika ini, mati syahidlah kita. Dan begitu juga kita menunggu antara satu waktu ke satu waktu, diistilahkan kita taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah dapat kita meneruskan kuliah kita berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Sekarang kini tak ada stok, susah betul nak dapat. Saya pergi ke Telaga Biru sini dah. Dia kata tak ada stok lagi. Banyak apa? Permintaan ketika itu. Saya hari itu nak order 20. Nak order 20 dapat 2 biji saja. Itu pun yang dah reject. Jadi dibagi RM42. Pasal dia dah cacat sikit kan. Tapi dalamnya tak cacat, luar lagi cacat. Aduh. Tak dapat, susah betul nak apa. Dia kata bila boleh dapat tak tahu lagi. Dia kata suruh telefon penerbit. Tapi saya belum kontak penerbit lagi. Banyak lagi yang tak tu kata. Okey. Pasal banyak tempat gunakan ini. Bukan kuliah saya. Rupanya ada kuliah ustaz lain pun ada gunakan ni. Di Seri Gombak contohnya. Ada gunakan yang ini. Ya. Kak mana di masjid apa? Masjid di tengah bandar tu apa? Bukan Kampung Baru. Yang tepi sungai. Masjid Jami'. Rumah Masjid Jami' pun gunakan ni juga. Okey, ada setengah dia beli kat Masjid Jami'. Dapat yang tak dapat dah habis dah. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat lagi. Pasal ini mudah untuk dipahami, ya, dan mudah untuk dipahami dan semua ada contoh-contoh dia seterusnya. Okey, yang kuliah kita terakhir pada hari apa? Yang lepas bulan 6 bulan 7 kan? Sekarang gila bulan 8 kan? Berapa bulan? Muka surat berapa? Ya? 1 8 7 1 8. Oh. Ya betul. 28 bulan 7 187. Okey, betul. 187 itu bacaan ayat sajadah dalam solat dan waktunya itu di yang bawah sekali, ya. Sampai yang bawah sekali, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran dan jangan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia terlebih dulu. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita sambungan yang apa ni? Kata-katanya oleh itu solat akan terbatal disebabkannya. Apa maksud kat sini? Itu yang atas ni menceritakan bacaan ayat sajadah dalam solat dan waktu yang dilarang melakukannya. Ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15 tempat. Dan salah satu dipanggil adalah surah As-Sajadah. As-Sajadah, ayat sajadah lain. Surah As-Sajadah yang itu disunatkan membaca ketika solat subuh. Iaitu sujud sajadah, mengandungi sujud sajadah. Yang berbunyi Alif Lam Mim Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin am yaquluna fattarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'um min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Itu surah As-Sajadah, ya. Ada contoh yang lain, contohnya Iqra. Kat situ pun ada ayat sajadah di penghujungnya. Tetapi yang itu tidak disunatkan untuk buat sujud sajadah. Tetapi kalau kita ketika kita membaca dalam tadarus dan sebagainya pun hanya disunatkan sekadar bertasbih saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Pasal apa? Kalau sekiranya kita buat sujud sajadah, nak buat sujud sajadah, mengatakan maka kita kena menghadap ke kiblat. Kadang-kadang kita dalam tadarus berpusing ni mana dia menghadap kiblat. Kadang-kadang membuntutkan Al-Quran pula tu, ya tak? Contohlah katakan ni berpusing gitu. Yang sebelah sini apa dia nak menghadap kiblat, dan dia membelakangkan orang belakang Al-Quran tu belakang kita. Kecuali orang yang sini bolehlah menghadap ke kiblat, ya tak? Jadi itu hanya sekadar kita baca sunat tasbih saja. Begitu juga kalau kita katakan nak buat sujud sajadah pada solat kita mengurungkan ayat-ayat itu, maka itu tidak dibenarkan. Ini yang dikatakan, ya, itu tidak dibenarkan. Kata-katanya oleh itu solat akan terbatal disebabkannya, iaitu disebabkan perbuatan sujud dan tempatnya jika dia melakukannya dengan sengaja dan dalam keadaan mengetahui larangan, ya, larangan tersebut, ya. Kerana kita tahu kalau kita mengetahui itu di larangan, maka kita tidak boleh namanya terbatal. Tetapi kalau kita tak faham terus kita terus buat sujud, contohnya itu dimaafkanlah, ya. Tapi di sini ni tak boleh, ya, untuk buat sujud sajadah tadi. Okay. Hal ini kerana dia telah menambah suatu perbuatan yang sama jenis dengan beberapa rukun dalam solat secara sengaja. Seolah-olahnya kalau kita menambahkan bacakan tu seolah-olah kita menambahkan rukun lagi. Sebab apa? Bukan pada tempatnya, tetapi kita buat sujud sajadah kat situ tu. Contoh, ya, macam kita baca Iqra bismi rabbika itulah, ya, di hujungnya kan ada menunjukkan untuk buat sujud sajadah kan. Tetapi kalau kita ketika dalam solat nak buat sujud sajadah, memang katakan saya nak buat sujud sajadah hari Jumaat ni contoh, ya, saya gunakan ayat itu, maka tak boleh, tidak dibenarkan, ya. Okay. Tetapi kalau katakan tuan-tuan dalam tarawih baca daripada Alif Lam Mim kan,
ketika apa imam tu baca daripada awal alif lam mim, tiba-tiba jumpa dengan ayat sajadah tu, itu diharuskan untuk kita buat sujud sajadah. Sebab kita bukan bertujuan untuk nak buat sujud sajadah. Tujuan oleh kerana kita terkena pada ayat itu tadi. Kemudian tu dan kita menerusi mengikuti daripada awal hingga ke akhir. Ya. Okey. Katanya berbeza dengan bacaan yang dibaca, iaitu bacaan yang diniatkan untuk sujud dan selainnya termasuklah perkara-perkara sunat dalam bacaan atau dalam solat. Maka sujud tidak diharamkan dan tidak membatalkan solat sama sekali kerana bacaan dan sujud tersebut berada pada waktu yang memang disyariatkan. Apa maksudnya tadi? Yang itu tadilah kalau kita baca katakan baca imam baca daripada alif lam mim, terkena pula ketika itu kena pada sujud surah sajadah, ya, maka kita diharuskan kena pada tempatnya. Tapi kalau sengaja kita nak potong terus nak ambil itu saja kerana nak buat sujud sajadah sebagaimana kita buat macam hari Jumaat, maka itu tidak dibenarkan, ya. Pasal sujud sajadah, surah as-sajadah itu sunnah untuk dilakukan ketika dalam hari pagi Jumaat sahaja, ya. Itu sunat. Nanti itu huraian itu nanti kemudian akan datang, akan datang insya-Allah kalau saya balik keluar cepat, sebab saya hari Sabtu ni saya masuk ward lagi, ya, nak buat endogram. Dikena endogram. Semalam saya ada kena datang ke hospital, semua cek semua sekali, dia kata saya kena hari Sabtu ni kena masuk ward. Tapi dah daftar semua lah. Ya, alhamdulillah. Ada kad pencen kena, nasib baiklah. taklah kena apa? Kena bayar. Okey. Insya-Allah mudah-mudahanlah sihat. Okey. Kata-kata ini, apa yang saya kata tadi, soal saya apa kelebihan surah As-Sajadah tu dibaca pada waktu pagi Jumaat, subuh Jumaat, ya dah. Itu kemudian nanti kita jelaskan. Sebenarnya panjang tu, ya, huraian dia, keistimewaannya dan sebagainya, ya. Kalau itu pun disarankan, andainya kita tak boleh buat setiap pagi Jumaat, maka sebulan sekali pun, seminggu sekali, sebulan sekali pun tak mengapa. Tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali pun tak mengapa. Tak boleh buat setahun sekali, semua hidup sekali pun tak mengapa. Ya tak? Itu kelebihan surah As-Sajadah tadi. Ya, okey. Kata-katanya berbeza dengan bacaan yang dibaca, iaitu bacaan yang diniatkan untuk sujud dan selainnya termasuklah perkara-perkara sunat dalam bacaan atau dalam solat. Maka sujud tidak diharamkan dan tidak membatalkan solat sama sekali kerana bacaan dan sujud tersebut berada pada waktu yang memang disyariatkan. Maksudnya kena pada tempatnya tu tadilah. Bukan kita bacaan nak cilok-cilok sengaja nak ambil yang sajadah. Tak. Maksudnya kita ambil daripada alif lam mim. Kemudian satu ketika satu malam tu kita kena baca yang tersentuh dengan surah sajadah tu, ya, ayat sajadah bukan surah sajadah, maka kita kena maka tidak membatalkan dan tidak haram. Okey. Kata-katanya maka sujud tidak dimakruhkan sama sekali. Kalau itu tadi tidak makruh lah.
Kalau sengaja kita apa tadi? Makruh. Dan begitu juga yang lepas Abang mengatakan makruh apa? Makruh tahrim. Makruh tahrim ni hampir kepada haram. Ya, sebagaimana rokok lah. Rokok asal usulnya makruh. Sekali itu timbul pula dia kan makruh tahrim. Apabila timbul makruh tahrim hampir kepada haram, maka jumhur ulama berpendapat rokok adalah haram, itu saja. Ya, okey. Maka sujud tidak dimakruhkan sama sekali, iaitu sama ada sujud dilakukan dalam waktu yang dimakruhkan, iaitu dalam solat atau tidak. Dalam solat ataupun tidak, atau kita tadarus dan sebagainya, ya, boleh dilakukan, maka tidak menjadi makruh. Tetapi kita tengok apabila kalau kita berbusing ni tadi, contohnya yang sebelahnya menghadap dia, jangan, ya, hormatilah Al-Quran tu, jangan kita belakangkan Al-Quran. Pasal tu kalau dalam tadarus selalu kumpulan saya, kalau saya ni, saya sekadar baca tasbih saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sambung semula. Dah, itu je. Okey. Kesimpulan huraian di atas dapat diterangkan seperti berikut. Harus membaca surah As-Sajdah. Harus membaca surah As-Sajdah. Bukan apa maksudnya surah As-Sajdah lain, ya. Ayat As-Sajdah lain. Surah As-Sajdah itulah dia Alif Lam Mim tadi. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, ya. Okey, pasal itu kita kena faham. Kadang-kadang kalau kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu surah Al-Baqarah, ya tak? Surah Al-Baqarah iaitu surah yang kedua, kan? Yang pertama Al-Fatihah. Okay. Harus membaca surah As-Sajdah semata-mata bertujuan untuk sujud tilawah dalam solat subuh pada hari Jumaat menurut kesepakatan para ulama mazhab, ya, semua mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua sepakat 4 mazhab, ya. Pasal tu kalau di Mekah ke di Madinah ke selalu kadang-kadang ada bawa juga, kadang-kadang tak bawa, tak semestinya, ya. Begitu juga kalau kita kat sini katakan sekarang 6 lebih masuk subuh, ya dah, kita menghormati orang nak kerja cepat, ya dah, kerja jauh masuk apa kan, maka kita tak payahlah bawa sujud sajadah. Tapi kalau masuk tu dah 5.40, 5.45, tu sempat lagi kita buat surah As-Sajdah. Jadi kalau kita tak bawa surah As-Sajdah, apa yang diharuskan kat situ? Sama ada kita baca hal ataka hadithul ghasyah dengan sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyah. Tetapi biasanya dalam apa kita risalah apa daripada Allah Yarham Mufti Negeri Perak, siapa ni, Datuk Ghazali, yang lepas, yang lama dulu, itu bapa Dr. Lok, dia ada keluarkan risalah. Dia ke malam Jumaat ini sepatutnya maghrib qul ya ayyuhal kafirun sedangkan qul huwallahu ahad. Ansa sabbihisma rabbikal a'la sama yang ke hal ataka hadisul ghasyah. Subuh baru belah surah Al-Sajdah, dan rakaat pertama, rakaat kedua ialah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, kan? Tu. Okey. Semua mazhab sepakat sama, ya. Haram membaca ayat sajadah, ya, semata-mata bertujuan untuk sujud tilawah. Maksudnya
kita semata-mata ingat ya, kena faham ayat sajadah dengan surah as-sajadah lain, ya. Surah as-sajadah yang alif lam mim tu tadi, maka itu kita haruskan dapat sunat dan ada fadilat-fadilat yang lain. Tetapi kalau kita nak buat sujud sajadah hanya bawa ayat sajadah tadi, contohnya macam Iqra kan, maka itu tidak dibolehkan. Haram membaca, maka dekat situ haram membaca ayat sajadah semata-mata bertujuan untuk sujud tilawah tadi. Contohnya subuh nak buat sujud sajadah, kita bawa itu dia, maka diharamkan, ya. Sama ada dalam solat atau pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Makruh tahrim. Makruh tahrim ni hampir kepada haram. Menurut kesepakatan para ulama mazhab, sama, ya. Semua mazhab, Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i sama, ya. Harus membaca ayat sajadah dengan niat untuk sujud tilawah dan berserta niat lain yang berkaitan dengan perkara-perkara sunat pada bacaan Al-Quran, sama ada dalam solat pada waktu-waktu yang dimakruhkan atau selain daripada itu, menurut kesepakatan para ulama mazhab, ya. Bermakna 4 mazhab bersepakat sama. Membaca ayat sajadah selain surah as-sajadah semata-mata untuk sujud tilawah dalam solat subuh pada hari Jumaat, maka terdapat perselisihan pendapat padanya, iaitu padanya ni yang kat bawah. Solat menjadi batal di sisi Imam Ar-Ramli. Contohnya, selain surah As-Sajadah tadi, kita nak katakan nak tujuan buat sujud sajadah pada pagi Jumaat, tetapi bukan menggunakan surah As-Sajadah, hanya ayat sajadah, ya, maka solatnya menjadi batal. Yang keduanya, solat tidak batal di sisi Imam Ibnu Hajar. Bagi Imam Ibnu Hajar tidak batal. Pengamalan ibadah dalam mazhab Syafi'i dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah berpandukan pendapat Imam Ibnu Hajar, ya. Itu bagi tidak batal, tetapi hanya sekadar makruh saja ke situ, ya. Namun mana-mana imam yang ingin melakukan ada. Okey. Namun mana-mana imam yang ingin melakukan sujud tilawah dalam solat subuh pada hari Jumaat, mereka dinasihatkan supaya membaca surah As-Sajadah sahaja untuk keluar daripada perselisihan pendapat para ulama, ya. Jadi oleh itu mana-mana orang yang nak membaca, nak buat sujud sajadah, macam hanya boleh gunakan surah As-Sajadah saja, ya. Itu pendapat
supaya tidak mendapatkan perselisihan pendapat yang lain. Pasal ada pendapat mengatakan tak batal solatnya, dan bagi Imam Syafi'i kata tak batal. Ya, tak batal, tetapi di sekadar makruh saja. Ya. Okey. Tetapi jika ada orang yang menyalahi saranan ini dan melakukannya sebaliknya, maka dia tidak perlu dipersalahkan kerana perbuatan itu hanyalah merupakan perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Ya, jadi kalau sekiranya ada juga apa, maka kita janganlah salah menyalahkan para pendapat-pendapat yang lain. Pasal itu sebenarnya apa yang dikatakan bid'ah lah itulah ini, itu adalah perselisihan pendapat pahaman para ulama-ulama yang lain. Ya tak? Jadi contohnya bacaan Yasin, katakan bid'ah malam Jumaat dan sebagainya, itu pendapat yang lain. Tapi pendapat Syafi'i, Yasin itu apa? Al-Quran kan. Maka disarankan membaca Al-Quran. Jadi boleh baca Yasin dan sebagainya daripada tidak membaca yang lain. Ya tak? Begitu juga ada pendapat yang lain, solat subuh tak ada kunut. Ya tak? Mazhab Maliki contohnya dia tak ada kunut. Syafi'i disunat muakkad kunut tu kan. Tetapi kalau tak baca kunut, terlupa baca kunut, ganti sujud sahwi. Terlupa sujud sahwi, sah tak solatnya? Sah. Oleh kerana itu sekadar apa? Sunat. Sunat, tapi sunat yang dituntut bagi Imam Syafi'i. Itu pendapat perbezaan perselisihan faham antara ulama. Pasal apa? Begitu yang sebagaimana kalau tuan-tuan apa, nanti tengok kalau sekiranya kita habis, kita boleh baca satu, saya buat photostat apa ni, 10 kekasih Allah karangan Ibnu Qayyim. 10 kekasih Allah karangan Ibnu Qayyim mengatakan pendapat Imam Syafi'i, dia kata ada sunat, ada mustahabun, dan ada apa? Makruh dan sebagainya kan. Apa yang dikatakan sunnah, kata Imam Syafi'i, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Mustahabun ni hampir kepada sunat. Lagi kuat daripada apa? Daripada sunatnya itu lagi. Contoh, lagi satu lagi, sunat, mustahabun, tata'awuf. Tata'awuf ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi sahabat melakukan, maka Rasulullah tidak menegah. Contoh, ya, doa kunut. Doa kunut Rasulullah dalam peperangan Uhud selama 4 bulan dia baca kunut. 3 bulan, sebulan berturut-turut setiap waktu. Maghrib, Isya, Zuhur, subuh, Zuhur, Asar. Tapi lepas tu apa, 3 bulan kemudiannya waktu subuh saja. Dan selepas tu Rasulullah buat ketika Rasulullah apa ni, solat witir. Selepas solat witir dibaca kunut. Ada. Tapi kita kat sini solat witir baca kunut ketika 15 malam 16 ya. 15 malam 16. Tetapi di Mekah awal Ramadan, di Madinah semua awal Ramadan dah baca kunut dah. Ya, tu dia. Ya, jadi itu perselisihan faham. Jadi usahlah kita pertikaikan. Kalau kita yang faham, kita faham, kita gunakan yang kita tak faham, tak tahu, jangan kita menyalahkan orang lain. Dikuatiri menjadi perbalahan dan pergaduhan. Ya tak? Itu pasal itu Imam Syafi'i kata mustahabun hampir kepada melebihi kepada sunat. Kuat lagi mustahabun. Pasal tu sunnah tu yang Rasulullah selalu buat. Okey. Tata'awuf contohnya solat sunat sebelum maghrib. Rasulullah tak pernah buat. Tapi sahabat ada buat.
Maka ketika Rasulullah sampai, Rasulullah tak tegur pun, biarkan saja. Terus buat. Malah satu ketika Rasulullah sampai, sahabat tak buat. Maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah. Nah, sebab apa? Perkara yang baik silakan. Ya, serupalah sebagaimana yang dikatakan ada pendapat-pendapat yang lain ketika mengucap bangun dari itidal. Sami Allahu liman hamidah. Kita makmum selalu baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd, ya, ataupun Rabbana lakal hamdu milus samawati wal ardi dan seterusnya. Dan ada pula ketika itu maka sahabat ada pula mengatakan disebut apa? Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ya, mubarakan fi. Ya, apa maksud kat situ? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat dia tanya, siapa yang mengungkapkan ini tadi? Maka sahabat mengatakan, saya ungkapkan. Boleh teruskan, kata Rasulullah, oleh kerana Rasulullah nampak 30,000 malaikat berduyun-duyun berebut nak mencatatkan pahala orang yang mengungkapkan tu tadi. Ada? Rasulullah tak buat. Tak bisa berbuat. Maka oleh perkara itu baik, maka Rasulullah kata buatlah. Ada? Itu juga. Okey. Di mana tadi? Muka surat berapa tadi? 188. Ya, okey. 188. Okey. Selain itu, imam yang ingin membaca ayat sajadah dalam solat selain solat subuh pada hari Jumaat dinasihatkan supaya memaklumkan kepada para makmum dan membuat sedikit penerangan kepada mereka sebelum solat dimulakan. Contoh, ya, kalau imam nak membuat pada hari Jumaat, nak buat surah sajadah contohnya, ya, surah sajadah, nak buat sujud sajadah, maka bukan pada waktu subuh, boleh, tapi kena maklumkan para jamaah, ya. Jelaskan. Okay. Sebelum memulakan solatnya tadi. Okay. Ketika begitu juga surah ayat-ayat yang lain. Katakan kalau kita oleh kerana setengahnya makmum bukan dia hafal Al-Quran, dia dah tiba-tiba tengok sujud saja, ya, mesti terkejut, ya, apa yang ini tadi kita tak tahu, ya. Ada setengahnya orang tak tahu yang Iqra tu ujungnya ada isyarat ayat sajadah, ya, contoh. Kan ada 15 tempat tadi, salah satu contohnya. Jadi kalau itu kita kena, kalau kita jadi imam, kita kena jelaskan. Saya nanti nak baca surah yang ada mengandungi sujud sajadah. Katakan, ya, itu surah sajadah yang mengandungi sujud sajadah, maka berhati-hati. Ya, kita boleh bagi tahu. Jadi makmum bersiap sedia. Okey. Tidak lintang pukang lagi. Pasal ini pun sedangkan pagi subuh, sujud sajadah, surah sajadah yang dilakukan, ini saya nampak sendiri berlaku di Mekah dan di Madinah. Kadang-kadang orang Malaysia yang jarang pergi surau masjid pada hari Jumaat contohnya, tiba-tiba jumpa kat sana, kat situ. Dia orang Indonesia pun begitu juga. Dia rukuk dulu pun ada. Rukuk dulu. Kalau tuan-tuan buka YouTube ni, bab sujud sajadah, ada juga tengok ketika bacaan tu orang tengah sujud, orang terus sujud, ada yang rukuk pun ada dengan gambar tu. Berarti bukan semua orang faham. Kalau tak belajar pasal itu, alhamdulillah kita belajar, jadi kita dapat mengetahui, ya. InsyaAllah belajarlah. Kita di penghujung-hujung ni bab solat,
kita tekankan bab solat. Pasal apa? Di Yaumil Mahsyar besok, solatlah yang ditanya terlebih dulu. Solatnya sempurna, yang lain insya-Allah sempurna. Ya. Jadi oleh itu mari kita sama-sama untuk menghayati. Pasal itu di permulaan yang lepas kan ada mengatakan kalau kita solat berjamaah maka ada salah seorang kurang sempurna solatnya, maka dia akan ditampung pada orang yang sempurna. Kalau imam tak sempurna solatnya, tapi ingat apa yang dibincangkan kesempurnaan ini ialah dalam sunnah-sunnah saja. Kalau rukun tidak sempurna berarti tidak sah solatnya. Ya, kecuali yang tertentu, contoh berdiri rukun kan, tetapi tak mampu berdiri boleh duduk, tak mampu duduk boleh baring dan sebagainya. Yalah, sampai isyarat sekalipun. Tetapi shopping pun boleh berjalan, ya, jogging boleh lagi, tapi nak solat duduk juga, maka tidak sah solatnya. Yalah, pasal bukan diistilahkan bukan dalam uzur. Benar. Ada setengah orang buat kata solat sunat dibolehkan. Ya, setengah ulama pun cerita solat sunat dibolehkan. Tetapi itu bagi pendapat masing-masing. Ya, tali kalaulah kesempurnaan yang dinamakan kesempurnaan, biarlah kita solat dengan sempurna. Ya, contohnya sunah-sunahnya kita lakukan. Ya, kita kasih Rasulullah. Kalau kita kasih Rasulullah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan. Ya, itu yang dinamakan kasihnya kita pada Rasulullah. Kalau bukan sekadar kita berselawat saja, kita berselawat, kita nakkan jumpa Rasulullah. Nah, hadis mengatakan sesiapa selawat satu hari satu malam 1000 kali, maka kita di Yaumil Mahsyar akan bertemu bau dengan Rasulullah. Itu dia. Ya, tapi yang nak menunjukkan kasih sayang kepada Rasulullah, kita lakukan sunnah-sunnahnya. Barulah itu kita sempurna sebenarnya. Contohlah, kita sayang dengan isteri kita. Contoh. Isteri sendirilah. Isteri kita nanti macam kongsi pula isteri. Ya dah. Dah isteri kita, ya kongsi pula. Ya, isteri masing-masing. Contoh kita sayang pada isteri. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita? Adakah sekadar I love you, I miss you gitu aja? Ada? Tidak semestinya. Ada. Mana yang isteri kita tak suka, kita yang ya, maka kita tidak lakukan. Mana yang suka kita lakukan. Contoh, ya. Contoh lagi ni. Saya pakai kain. Lepas tu saya nak tukar seluar. Apabila nak tukar seluar, saya pakai kain. Kadang-kadang setengah lelaki ni kain tinggal melonggok situ kan. Ya, ada setengah isteri tak suka. Ya, contoh. Tapi kalau kita faham, isteri kita lama duduk dengan kita kan. Walhal isteri kita tu dengan duduk dengan kita, dengan tuan-tuan, dengan dia duduk dengan mak bapak dia, lama lagi dia duduk dengan kita. Cuba kira. Ya, kena pula yang masuk isteri ni, masuk asrama, sekolah asrama lagi, nah, dengan bapak dia beberapa tahun saja. Ya, yang duduk dengan kita yang paling lama. Ya, pasal itu kita kena memahaminya. Contoh yang sebagaimana tadi, kita tahu apa yang isteri kita tak suka. Tak perlu isteri tegur kita. Kadang-kadang teguran dengan senyuman pun kita faham. Ya, yang itu tak suka. Pasal kita sudah sehati dengan dia. Contoh, apabila kita, contoh yang sebagai kain tadi kan, dulu arwah isteri saya ada, dia pandang kain, dia tengok muka saya, dia senyum aja. Dia tak payah kata, kenapa letak gitu, sudah tak payah dah. Tapi kita faham kan, dia tengok kain yang kita tinggalkan, tengok muka dia, lepas tu dia senyum gitu. Kita tahulah dia tak suka, jadi saya angkat, saya sidai lah. Itu contoh dia.
Pasal itu, bermakna kita kasih sayang ni memang ada dalam tautan hati. Tak seperti I love you, I miss you dia. Itu yang selalu saya ungkapkan. Pepatah Jawa mengatakan, love is a word spoken by the heart, not by the mouth. Heard by the soul, not by the ears. Tak? Tu dia. Itu pepatah Jawa, Ustaz. Ya, orang Jawa yang cakap. Okey, itu contoh. Okey. Ajar Pak Karim. Yang orang Jawa yang cakap pepatah Jawa lah tu. Okey. Okey. Selain itu, imam yang ingin membaca ayat sejadah dalam solat kena maklumkan dengan makmum tadi. Okay. Kesimpulan, oleh itu analisis yang biasa diguna pakai oleh para ulama fiqh tentang tuntutan persepakatan makmum terhadap imam dalam beberapa perbuatan solat. Okay. Sujud tilawah. Makmum wajib mengikut imam sama ada imam melakukannya atau meninggalkannya. Jadi, kalau imam meninggalkan, makmum ikutlah meninggalkan. Tak perlu kita bercontohnya tadi. Kalau imam buat, maka kita buatlah. Ya dah. Jadi kita tak semestinya imam tak buat, itu tadi surat, tapi kita pandai-pandai kita buat juga. Maka berselisihan faham dengan imam tadi. Okey. Makmum wajib mengikut imam sama ada imam melakukannya atau meninggalkannya. Okey. Kunut contohnya, makmum tidak wajib mengikut imam sama ada imam melakukannya atau meninggalkannya. Maksudnya, kalau imam meninggalkannya, maka kita meninggalkannya. Jangan imam meninggalkannya, kita baca kunut sendiri. Tak? Contoh, tak perlu. Ya, kalau sekatanya imam kunut, maka kita pun ikut kunut. Ya tak? Tengok, pasal kebanyakan Hanafi, dia tak ada kunut. Dia kunut ni, bagi dia ada yang tertentu kan. Hanafi, Hambali, dia ada. Tapi kalau dia berjamaah dengan Syafi'i, dia walaupun dia tak tadah tangan, dia diam gitu aja. Tak? Tapi tidaklah dia terus sujud sendiri mendahului imam. Maka dia, kalau dia sujud sendiri mendahului imam, tidak ikut imam, maka batal solat dia. Pilih antara satu. Ya, kalau dia teruskan, dia batal solat dia. Kalau dia mufarakah, maka dia keluar daripada kumpulan imam tadi. Okey. Kunut. Okey, sudah. Sujud sahwi. Okey. Makmum wajib mengikut imam jika imam melakukannya, tetapi makmum mengikut imam jika imam meninggalkannya, tidak wajib. Okey. Ya. Jadi itu pasal sujud sahwi itu adalah sunat kan. Imam tak buat, maka kita tak payah buat, tak apalah. Ya, okey. Ataupun kita tahu imam tadi terlupa, tapi tak buat sujud sahwi. Kita nak buat sujud sahwi, tak payah. Imam tak buat, tak payah. Ya. Tasyahud awal. Okey. Makmum wajib mengikut imam jika imam meninggalkannya, tetapi tidak wajib bagi makmum mengikut imam jika imam melakukannya. Maksudnya apa? Makmum wajib mengikut imam jika imam meninggalkannya. Katakan imam meninggalkan tasyahud awal contohnya, maka makmum wajib. Tetapi tidak wajib bagi makmum mengikut imam jika imam melakukannya. Faham tak macam ni? Tidak wajib bagi makmum mengikut imam jika imam melakukannya. Maka itu tidak wajib. Okey. Okey. Okey, ada apa pertanyaan?
hari ini berapa bulan? 4 ya. 4, 8. Okey, ada apa pertanyaan? Akan datang kita mengingatkan imam apabila imam terlupa atau ragu-ragu pada bacaan ayat Al-Quran. Okey, ini kita faham. Ya, jangan pula imam lupa bacaan Al-Quran tu tadi. Contohnya kita subhanallah juga, ya tak? Tu yang subhanallah itu pada insya-Allah akan datang kita boleh sentuh tu insya-Allah. Ada apa? Ya. Setelah kita pergi masjid. Ya. Kita sempat sembahyang 2 rakaat je. Ya. Kita sempat sembahyang sunat 2 rakaat saja. Sembahyang sunat Sampai satu masjid, kita sempat sebelum orang nak solat, kita sempat sembahyang 2 rakaat saja. Mana yang perlu kita sembahyang sunat rawatib ataupun tahiyatul masjid. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Solat rawatib kalau sebelum zuhur ada 4 rakaat kan? 4 rakaat solat zuhur, solat sunat sebelum zuhur menyamai 4 rakaat selepas isyak. 4 rakaat selepas isyak sunatnya, solat sunat ini yang bintangkan. 4 rakaat solat sunat 4 rakaat selepas isyak menyamai macam kita mendapat Lailatul Qadar. Tu dia. Okey. Katakan kita tak sempat nak buat 4 rakaat tadi. Sempat 2 rakaat pun memadailah, cukup. Ya. Itu hanya sunat. Okey. Oh, ini beza tadi. Maka solat sunat qabliyah tadi dengan tahiyatul masjid lebih diutamakan solat sunat tahiyatul masjid. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah baca khutbah, maka salah seorang jamaah datang terus duduk, maka Rasulullah tanya, dah solat ke belum? Dia kata, ya, belum. Bangun solatlah. Itu solat sunat tahiyatul masjid. Setengah ulama mengatakan itu solat sunat tahiyatul masjid, bukan solat sunat qabliyah tadi Jumaat, ya. Pasal itu yang ditekankan kat situ solat sunat tahiyatul masjid. Pasal tu nanti insya-Allah akan datang kita bawa bab azan dengan gunakan kitab saya selangkan. Pasal kat sini tak diceritakan bab azan, ya. Saya apa dipanggil Furu'ul Masail. Kitab Furu'ul Masail yang saya bawa tu terjemahan daripada Abdullah Patani yang diterjemahkan oleh Allah Yarham Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Ya, itu nanti kita. Bagaimana kita ada orang datang azan. Kita masuk ke masjid. Azan sedang dilaungkan. Okey? Sama ada kita solat sunat tahiyatul masjid ataupun kita tunggu azan habis. Tu dia. Kat situ pendapat mengatakan kalau kita tunggu azan habis, maka luputlah kita punya solat sunat tahiyatul masjid, maka kita terus solat sunat qabliyah saja. Okey, kat situ. Jadi kat situ maka kalau kita nak solat sunat tahiyatul masjid, azan sedang dilakukan, terus kita buat solat sunat. Satu. Yang keduanya, katakan ini masjid lah. Tiba-tiba saya masuk kat sini nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Sebelum saya buat solat sunat tahiyatul masjid, saya jumpa Cik Syafiq, khabar Cik Syafiq, Cik Malik cerita. Lepas tu maka itu sudah batal. Itulah habis, luput saya punya solat sunat tahiyatul masjid. Ya, ini kadang orang tak faham. Masuk masjid, tengah tanya dia, "Oi, lama tak nampak ni, balik kampung je gitu." Dah cerita-cerita lepas tu ni, cerita bab durian habis, baru nak solat sunat tahiyat. Habis tu.
Nak solat tahiyatul masjid, masuk saja masjid, terus solat sunat tahiyatul masjid. Itu dia. Ada. Begitu juga kita dalam wuduk. Dalam wuduk, banyak kadang-kadang yang tak bercakap ketika basuh muka dengan kumur-kumur. Ada. Basuh tangan, sedangkan ini rukun tak? Basuh tangan rukun. Basuh tangan rukun. Ya tak? Tapi kadang-kadang tengah bacakan, lama tak nampak. Oh, balik kampung. Oh, musim durian ini. Ini basuh kaki. Ya tak? Tengah basuh kaki. Itu maka itu sudah makruh. Apabila makruh, maka mengurangkan fadilat kita untuk ambil air sembahyang itu tadi. Jadi, kita diam, maka kita lakukan. Ya, berarti itu banyak orang yang menyalahi, insya-Allah. Tapi dulu saya ambil air sembahyang dan saya buatkan kat sini. Siapa orang lama kat sini? Di permulaan dulu. Dah. Ada. Saya buat cara ambil air sembahyang dan semuanya. Ada ingat tak? Dengan rukun-rukunnya. Kalau tak, nanti kita ulang kaji balik semula. Ulang kaji balik semula. Kita buat. Buat khemah ibadah, ambil wuduk, saya wuduk, ya, lepas tu buat hari apa. Saya bagi satu ekor kambing. Masak sama macam. Ya, kita masak, kita makan. Macam tuan situ cikgu. Oh, sini cikgu. Saya ke sana. Dari hari itu pun cikgu, saya sebut muka hampir sama. Hampir muka sama. Sana pun saya panggil cikgu. Okey? Ada apa? Boleh apa, Tuan Haji? Boleh. Yang tanya tadi Tuan Haji kan? Oh, itu. Okey. Ada apa lagi? Pertanyaan satu lagi. Ya? Ya? Okey. Kalau tak ada pertanyaan, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah minggu hadapan. InsyaAllah kalau saya cepat keluarlah. Tapi kalau saya keluar hari Rabu, saya boleh Khamis, boleh lagi ceramah. Macam dulu saya keluar hari Selasa malam tu pun saya boleh ceramah lagi. Tapi oleh kerana ini... Ya? IJN. Saya besok hari Sabtu masuk, dia kata hari Isnin dibuat audiogram. Ya, mudah-mudahanlah sihat, elok. Itu kalau tak ada apa, dia kata kalau dia yang sumbat, tengoklah, dia kata. Yang kalau color tu terus jalan, tak ada sumbat, dia kata. Kalau color tu ada yang berhenti, kat situ sumbat, dia kata. Doktor. Kemudian risiko tu, dia kata situ. Tapi kat situ, dia kata apa? Stroke 1% aja risikonya. Kemudian ada di situ, di dalam tu. Okey, setelah ini dulu. InsyaAllah mudah-mudahan doakan saya selamat elok. InsyaAllah dapat kita sambung semula. Dan hidup saya pun memang nak berdakwah. Ya, insyaAllah. Untuk menerus sambil untuk diri saya sendiri. Ya, untuk mengingati diri saya sendiri dan sama kita ingat mengingati doa bi-doa, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidi, hamdan zakirin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zaman majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zaman majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was syafa'ata ala zaman majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.